Okey, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulus ni, boleh panggil saya Uni. Selamat datang kepada mana yang baru datang kepada channel saya. So bolehlah, kalau rasa video ni bermanfaat, boleh like, komen and share serta tekan butang subscribe untuk menyokong channel saya. Okey, baik, hari ini saya nak berkongsi tentang satu topik ataupun lebih kepada pengalaman saya lah. Lebih kurang 5 tahun yang dahulu, di mana pada tahun 2015 saya dipanggil untuk temuduga. Jadi di sini saya nak cerita tentang beberapa tips dan beberapa pengalaman yang saya lalui temuduga. Sebenarnya banyak temuduga yang saya pernah lalui, yang saya boleh kongsikan. Pertamanya, tak silap saya pernah menghadiri temuduga untuk apa orang kata ni, untuk jawatan pegawai farmasi, tapi untuk sambung belajar di bawah SPA 8. Dan pada temuduga itu sebenarnya ia telah mengajar saya lah. Penting ya tuan-tuan ataupun anda semua yang belum pernah pergi hadir temuduga, kalau anda dipanggil untuk temuduga, sama ada untuk membantu perubatan MA biasa selepas SPM kan, ataupun interview kerja. Sebab semasa interview ini, semasa temuduga inilah sesuatu pengalaman yang berharga yang kita lalui, walaupun kita tidak dapat jawatan tersebut lah. Yang saya boleh kongsikan, masa formasi dulu memang ada ujian bertulis, lepas itu ada sesi temuduga dan ditanya tentang ubatan lah. Kat situ kita nak kena kawal kita punya pernafasan, kita nak kena bersedia dengan soalan-soalan penemuduga. Kadang-kadang pada waktu itu, pada saya sendirilah, kita akan rasa gugup dan sebagainya. Dan temuduga yang kita lalui, kalau lebih banyak kita laluinya, kita akan lebih biasa dan kita akan lebih bersedia dan kita akan cuba buat yang sebaik mungkin lah. Jadi yang saya boleh kongsikan, sama ada anda semua untuk hadir temuduga sekarang ini, temuduga untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang-bidang kos-kos tertentu juga akan melalui temuduga lah. Okay. So maksudnya bukan saja bidang tertentu ataupun kerja saja, lagi-lagi lah dalam bidang dalam bidang yang memerlukan sesuatu yang perlu dinilai. Yang saya boleh kongsikan dengan anda semua, pada zaman saya dahulu untuk belajar kaunseling pun akan ada sesi temuduga untuk melihat sama ada bakal kaunselor itu sihat ataupun boleh mendengar, boleh memberi maklum balas. Jadi memang agak sukarlah jika tidak melalui sesi temuduga. Untuk bakal setiap universiti memang meletakkan syarat sebegitu. Yang beza ni, kalau di UMS dulu, di Universiti Mesir Sabah, saya melalui sesi temuduga adalah pada semester kedua. Pada junior-junior saya yang saya dengar, sebelum memasuki kos tersebut, sebelum pergi terbang ke Sabah, dia telah melalui temuduga yang berada di Semenanjung. Dan di situ jika ada rezeki baru akan melanjutkan pelajaran. Okay, baik. Sebenarnya temuduga ni untuk apa sebenarnya? Kita kena tahu bahawa temuduga ni sebenarnya adalah untuk penilaian, di mana majikan ataupun jabatan tertentu untuk melihat calon-calon temuduga ni sesuai tak dengan penjawatan yang nak ditawarkan. Di situ juga dia akan tengok kita punya confidence, di situ juga dia akan tengok kita punya persediaan, kekemasan, pakaian, ada markah-markah tertentu lah. Okey, jadi paling penting yang pertama adalah kita kena buat persediaan. Dari segi apa? Dari segi dokumentasi. Biasanya bila kita temuduga, kita akan terima email
Daripada email tersebut mengatakan sekian-sekian hari bulan, pada hari bulan tertentu, pada masa tertentu anda perlulah hadir ke sesi temuruga untuk pejawatan yang begini. Kita kena tahu untuk kerja kerajaan memang agak ketat saingannya. Daripada kita nak mohon online, ujian online, selepas ujian online, beberapa skim yang akan perlu melalui sesi PAC, program PAC, Program Assessment Center. Program tersebut contohnya untuk pegawai takbir diplomatik PTD, ada program PAC tersebut yang melalui. Di samping juga kena ada ujian fizikal untuk mana-mana skim-skim yang memerlukan lebih kepada badan-badan beruniform. Jadi selepas melalui beberapa fasa itulah baru akan hadir kepada sesi temuruga. Jadi memang kita tidak akan larilah daripada segi temuruga ini, sebab di mana baru macam saya sendirilah, baru saya terfikir kenapa di universiti dulu sangat boleh dikatakan setiap sem kita akan ada presentation, setiap sem juga kita akan perlu berada di hadapan untuk membentangkan kita punya kes, kita punya tajuk, kita punya kumpulan assignment, kerana ia nak membentuk kita punya soft skill. Dan saya boleh katakan saya sendiri pun masih dalam belajar lagi, dan ini bila dalam tempoh kita Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKP ni baru belajar-belajar nak bercakap depan kamera. Memang akan rasa pelik pada diri saya sendiri, memang akan rasa sukar sebenarnya, sebab kita perlu berkomunikasi. Biasa kita berkomunikasi dengan orang, kita berkomunikasi dengan, macam saya berkomunikasi dengan tahanan ataupun banduan di dalam penjara. Sekarang ini saya lebih kepada untuk berkongsi dengan anda semua tentang topik melalui online, melalui secara maya. Memang dia akan berbeza dengan komunikasi sebenar. Jadi berbalik kepada temuruga, apa yang paling penting persediaan daripada checklist dia, daripada sijil-sijil yang dia nak, daripada surat tawaran kita kena print, kita kena buat study sedikit lah tentang pejawatan kita tu, kena tahu tugas-tugas dia, kita kena fikir apa jawapan-jawapan yang agak-agak lah penemuruga nak tanya tentang apa, tentang jawatan tu. Kena ada sedikit kelebihan yang kita fikir kita berbeza dengan orang lain. Kenapa penemuruga nak ambil kita daripada calon yang lain. Sebab itu persediaan sangat penting dari segi file, dari segi kita susun kita punya file. Nanti saya akan tunjukkan file yang cantiknya bermula daripada kita susun kita punya akademik. Selesai kita punya akademik daripada yang tertinggi, degree, contoh kalau ada degree, kalau ada master, kalau ada PhD. Kalau ada diploma dulu, baru kita akan susuli dengan sijil, lepas tu baru pada SPM, PMA, UPSR dan sebagainya. Boleh kita masukkan dan boleh juga kita sehingga SPM. Dan selepas itu baru kita akan pergi bergerak pula yang seterusnya. Apa lagi kita nak susun, kita mungkin boleh katakan sumbangan kita kepada masyarakat, apa CJ yang pernah kita lalui, ataupun kita boleh masukkan aktiviti-aktiviti kita di universiti. Di situ juga apa yang kita terlibat, kita pegang sebagai pengarah bahagian ke, pengarah teknikal ke, di situ kita akan masukkan sijil-sijilnya. Boleh juga kita masukkan juga sumbangan yang kita pernah lakukan, sama ada dari segi kita ceramah ke, ada berdarah ke, kita join aktiviti-aktiviti yang nilai tambahnya berbeza.